Buat ads beribu-ribu tapi swipe up tekan link masih lagi ke WhatsApp. Kesian. Ups. Assalamualaikum. Saya Amirul dari Shanti Academy. Saya tengok perniagaan awak belum ada website dan sistem. Ini yang amat merisaukan kami. Awak mungkin dah menanggung kerugian ribuan ringgit, mungkin puluhan ribu ringgit tanpa awak sedar. Pernah tak anda terfikir kalau tiba-tiba beberapa orang pelanggan di tengah malam pukul 3 pagi scroll social media, terjumpa perniagaan awak dan dia minat dan tertarik untuk membeli produk awak, lalu dia tekan link di bio yang awak sediakan dan bawa terus mereka ke WhatsApp dan mereka mesej perniagaan awak dan mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Pukul 3 pagi, kemungkinan besar WhatsApp yang dihantar oleh pelanggan tidak dibalas dan pelanggan masih lagi menunggu. Mungkin hari keesokannya pukul jam 12 tengah hari baru pelanggan dapat maklum balas daripada perniagaan awak. Mungkin ketika pelanggan terima maklum balas itu, mereka sedang sibuk dengan aktiviti harian dan mereka telah berubah hati dan tidak lagi berminat dengan produk dan perkhidmatan awak. Sangat-sangat merugikan. Sayang 1000 kali sayang. Beberapa orang pelanggan mungkin terlepas. Sepatutnya bisnes online dapat dijalankan 24 jam tanpa tidur. Namun, jika anda tidur, perniagaan anda juga tidur. Ini yang kami prihatin. Ini yang kami nak bantu. Kami nak bantu usahawan untuk bina website e-commerce perniagaan anda sendiri dengan sistem yang padu. Cuba bayangkan senario yang sama, pukul 3 pagi, pelanggan tekan link di bio anda dan terus bawa mereka ke butik website anda dan mereka tengok katalog dan membuatkan mereka lagi berminat. Terus mereka masukkan ke dalam troli dan terus buat pembayaran. Anda dapat generate sale, pelanggan happy dapat membeli dengan anda. Jadi, berhentilah buat kerugian dan mula bertindak. Kami menawarkan perkhidmatan bina website serendah RM499 sahaja. So, jangan lepaskan peluang, tekan link di bio di bawah. Dan bagi usahawan-usahawan di luar sana, kami belanja setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat tips dan trik percuma untuk edit gambar, edit video dan pelbagai tips dalam online perniagaan. Jangan lupa follow, like dan share FB page Shanti Academy. Sistem padu bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 Julai 2021, 4 Zulhijjah 1442. Alhamdulillah hari ini kita diberi rezeki berpeluang untuk live this or that. This or that. Sebab apa nama dia diberi this or that? Sebab kami nak merungkai kekeliruan usahawan-usahawan. Sebab saya faham, saya sendiri lebih daripada 5 tahun dalam dunia perniagaan ni dah selalu terfikir nak buat itu, nak buat ini. Kadang-kadang keliru, nak buat ni ke, nak buat itu. So this or that. Kan nak buat online business ke offline business, nak buat FB ads ke paid review, nak
nak berniaga dari rumah ke, nak kena ada kedai, nak buat kedai. So kita dah selesaikan masalah-masalah yang saya cakap tadi melalui episod-episod yang sebelum ini. Sekarang kita dah di episod yang keempat, iaitu hari ini bertajuk lending base atau equity. So hari ini more kepada investment yang kita boleh tawarkan kepada bakal-bakal investor kita. Penting ke kita nak dapatkan investor ni? Saya bagi simple gambaran. Kalau kita seorang diri menggunakan modal yang kita ada, mungkin dengan duit simpanan, dengan duit yang kita kumpul daripada kecil, kan, mungkin duit yang kita memang sebelum ni kerja, lepas tu berhenti kerja untuk buat bisnes, ataupun sambil-sambil bekerja nak buat bisnes, so kita menggunakan modal yang kita ada. So dengan capital yang kita ada, ibaratnya kita macam pegang satu cake, the whole cake, sebab kita own 100% kita punya bisnes. Ibaratnya satu dua tangan kita ni peluk kita punya bisnes. So ini adalah bisnes kita, kebesaran bisnes kita. Tapi kalau kita invite investor, pelabur-pelabur, so ibaratnya ada 2-3 orang lagi yang sama-sama pegang tangan, so bisnes kita tu akan jadi lebih besar. Walaupun kita tak pegang the whole cake, even mungkin kita pegang satu slice saja, tapi satu slice tu mungkin lebih besar kalau berbanding kita pegang the whole cake yang kita buat seorang-seorang. Itu adalah gambaran kenapa kita perlu ada investor. Tapi tak semestinya saya sarankan kepada semua orang perlu ambil investor. Dia terpulang kepada situasi. Terpulang pada situasi sama ada kita perlu ataupun tidak perlu. Ikut kita punya, orang kata forecast kita. Kan, kalau kita rasa dengan keupayaan kita, capability kita mampu untuk capai kita punya forecast, kita punya target, kita punya impian dengan keupayaan diri sendiri tanpa ada orang lain, so tak perlu. Tapi kalau kita rasa kita punya dream tu besar, impian kita besar, harapan kita untuk bisnes kita ni besar, so go for it. Sebab tak rugi untuk ada investor, asalkan kita kena faham jenis-jenis pelaburan yang kita boleh tawarkan supaya tak terjerat dengan diri kita sendiri. Sebab dia boleh jadi juga terjerat. So kita kena tahulah apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai dengan situasi kita, dengan kita punya forecast, dengan kita punya matlamat tadi. So insyaAllah malam ni saya akan share dua jenis pelaburan. Kalau sebelum ni dalam rancangan online business tips and tricks, saya dah share dah pasal pelaburan ni. Ada 5 jenis pelaburan yang saya dah share. Tapi hari ni saya akan fokuskan kepada 2, lending base atau equity. So saya nak malam ni kami dah sharekan ilmu ni. Ilmu ni bukan mudah nak dapat ilmu ni bukan mudah nak dapat. Kita kena masuk dalam dunia korporat baru tahu. Saya masuk dunia korporat baru tahu pasal jenis-jenis investment ni. Berkawan dengan angel-angel investor, berjumpa dengan angel-angel investor. So kita tahu apa yang investor nak, apa yang investor mahu. So baru kita dapat knowledge ni. So malam ni knowledge ni sangat-sangat bernilai. So saya nak awak semua share, seberapa banyak awak boleh share ke grup-grup, sebab kami bagi percuma. Kami bagi percuma, so rugi kalau tak panjangkan kepada kawan-kawan. Alright, so malam ni kita hanya fokuskan 2, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu sekarang kita masih lagi ada sale dekat sini, masih lagi PKPD sale dilanjutkan. PKP boleh dilanjutkan, so PKPD sale pun boleh dilanjutkan sehingga 30 Julai 2021. So kos untuk buat website hanya serendah 499 saja. Untuk package ni kita develop dan designkan. Kiranya awak bagi Facebook page anda, Instagram anda, kami dapatkan maklumat apa semua. Kami develop dahulu, structure dahulu sampai siap dalam 60 ke 70% tau siap. Bukannya hanya sekadar gambar ke apa, bukan. Kita dah develop dulu. Kita sanggup develop dulu. Kami nak bantu usahawan-usahawan. So kami akan develop dahulu dalam 60 ke 70%. So lepas tu tunjukkan kepada anda, lepas tu kita buat meeting, kita tunjuk keseluruhan sistem. Lepas tu anda happy, baru kita buat deal. Kalau anda tak happy pun tak ada masalah. So just share anda punya Facebook dan IG kalau anda nak kami structure. Sekarang hanya serendah 499. Pula orang tanya, mesti ada kos-kos yang kena tanggung kan setiap bulan sebelum nak buat website. So jangan risau, sebab saya juga adalah usahawan, so saya tahu kita mesti nak kos yang bagus, yang rendah tapi sangat-sangat fully function. Tak naklah juga murah tapi tak function kan, tak berkualiti. So dengan platform yang kita sediakan, kita menggunakan platform yang billion dollars company, memang sangat-sangat
sangat-sangat apa ni orang kata efisien, sangat berkualiti, mampu tampung trafik yang tinggi, boleh linkkan dengan Facebook, IG, boleh linkkan dengan Easy Parcel, boleh buat promo code, boleh buat affiliate program dan macam-macam lagi. Memenuhilah keperluan perniagaan kita sebagai seorang usahawan. Dan kos tambahan, ini kos untuk develop dan structure adalah 499. Kos tambahan dia untuk platform dan server hanya 130 ke 40 ringgit sahaja sebulan, plus 2% transaction fees. Dan domain pula, untuk kita pegang domain hanya lebih kurang plus minus 50 ke 60 ringgit sebulan. Itu sahaja. Untuk payment gateway, kita menggunakan payment gateway yang sangat-sangat berbaloi. Tiada charge tahunan, tiada charge bulanan. Dan transaction fees pun rendah, hanya RM1.50. So total all in untuk dapatkan website hanya lebih kurang tak sampai RM699, tak sampai RM1,000. Dulu saya pernah buat website sampai berpuluh-puluh ribu tapi tak siap-siap, tapi siap pun tak semegah. So ini kita bagi peluang dekat usahawan untuk nak ada website, terutamanya dalam situasi sekarang semua nak onlinekan bisnes. So kena ada website supaya branding anda makin naik, anda punya orang kata kerja lebih dipermudahkan, urusan pekerja anda lebih dipermudahkan. So dengan ada website ni amat-amat membantu anda. So sebab terlalu murah, 700 tak sampai 700, 699 plus minus. Saya rasa tak sampai pun. Termasuk sebab untuk platform dan domain kita bayar in dollar. So tak sampai sebenarnya 700. Alright, so tapi kita juga ada package yang kedua, iaitu Easy Payment. Easy Payment ni yang kita baru launch pada hari Isnin lepas, iaitu kaedah pembayaran. Ini sangat sesuai untuk stokis agent. Sebab apa? Dia tak ada komitmen bulanan. Memang tak ada komitmen bulanan, tak ada komitmen tahunan, tak ada apa-apa charge. Kita hanya package sahaja untuk kita develop RM99 daripada harga RM299. Kita punya promosi sehingga 30 Julai 2021 dan kita punya transaction fees hanya RM1.50 sahaja. So dengan RM99 anda mampu mudahkan pelanggan, terutamanya stokis dan ejen. Sila take note sebab anda bersaing dengan ramai ejen, dengan ramai stokis. So be different. Anda mudahkan pelanggan, pelanggan mudah untuk beli lagi. Sistem padu, bisnes laju. So kita nak anda semua berjaya, sukses dalam dunia bisnes. Alright, so boleh dapatkan, boleh contact, boleh tekan link di bio ataupun komen di video di bawah. Alright, so insyaAllah kita tanpa melengahkan masa, saya nak anda semua share seberapa banyak anda boleh share. So malam ni saya akan sambung kita punya topik, iaitu berkenaan landing base atau equity. Alright, so insyaAllah. Okay, apa itu landing base, apa itu equity? Saya ulang balik bagi mereka yang terlepas rancangan online business tips and tricks. So landing base ni adalah, dan equity adalah salah satu kaedah ataupun cara untuk kita tawarkan pelaburan kepada pelabur-pelabur. Bukan sahaja ramai orang tahu sebenarnya yang jenis equity saja. Dia sebenarnya ada lagi landing base, dia ada lagi IPO, dia ada lagi charity donation, dia ada lagi based on contract. So yang dua ni adalah yang sesuai dengan SME, landing base dan equity, untuk kita scale bisnes kita untuk jadi lebih besar. Alright, so landing base ni adalah pelaburan yang berdasarkan kontrak yang kita sediakan ROI, yang kita dah state ROI dan dipersetujui oleh dua-dua pihak, sama ada penerima pelaburan dengan pelabur, angel investor ataupun corporate investor. Alright, so itu adalah landing base. Untuk equity pula, equity adalah pelaburan yang kita berikan perkongsian syarikat kita kepada pelabur. Tu beza. Landing base tadi dia tak ada perkongsian, dia tak ada perkongsian dalam syarikat, dia tak ada nama dia dalam SSM, dia hanya based on contract. Tapi untuk equity dia ada nama dia dalam SSM, dia beli, dia macam masuk dalam saham perniagaan kita. Macam kita tengok drama-drama Melayu kan, drama-drama Melayu selalu berebut saham-saham, itu adalah equity lah. Maksudnya dia pegang saham syarikat, dia bukan sekadar pelabur. Untuk landing base, dia labur. Saya boleh bagi gambaran macam ni. Contoh, awak menawarkan seseorang untuk pelaburan sebanyak RM10,000 dan awak tawarkan untuk jumlah pelaburan sebanyak itu anda akan bayar sebanyak RM1,000 plus dengan keuntungan mungkin 20%. Itu contoh. Dan pelabur pun berminat dalam masa pelaburan, tempoh pelaburan selama 1 tahun. Contoh. So lebih kurang 1,000 plus dengan 20%, 1,200 lah. Contoh 1,200 kali dengan 12 bulan, lebih kurang 14,000. Betul tak? Lebih kurang lah 1,200 kali 12.
1200 kali 12, betul kan? 1200 kali 12. So itulah jumlah pelaburan yang pelabur akan dapat. So kalau dia happy, dia okey, so dia akan melabur. Tak ada perkongsian dalam syarikat, tak ada nama dia dalam syarikat, hanya based on contract yang kita gunakan lawyer. Alright, lepas tu kalau equity, dia masuk dalam syarikat, kita kena masukkan dalam SM. Tu untuk equity. Alright, lepas tu dan equity juga tak semestinya dia masuk dalam SSM, boleh juga secara kontrak, tapi dia ada pegangan, orang kata pegangan unit ataupun perkongsian dalam syarikat. Alright, so itu untuk lending base dan equity. Alright, lepas tu lending base dia ada pelbagai jenis ROI lah yang kita boleh orang kata suka sama suka, happy sama happy. So dia macam boleh runding. Tapi kalau equity ni keuntungan dia adalah bergantung kepada perniagaan syarikat. Kalau perniagaan syarikat untung, adalah untung. Kalau rugi, sama-sama tanggung rugi. Itu beza. Tu beza. Dia ada pro and cons dia. Ada bagus dia lending base, ada bagus dia equity. Dia terpulang kepada anda semua. Alright, lepas tu kalau ikut sini macam sekarang apa yang kita share, macam nampak equity lebih selamat lah, sebab yang lending base ni perniagaan anda untung atau rugi, anda tetap kena bayar jumlah pelaburan yang anda telah janjikan. Kalau anda rugi memang sakit lah. Kalau untung tak apa, alhamdulillah boleh bayar. Kalau rugi, anda tetap kena bayar. Kalau equity, kalau anda rugi, anda tidak perlu bayar lah. Sebab itu adalah perjanjian. Ibaratnya anda dah masuk dalam syarikat, pelabur dah masuk dalam syarikat, so untung anda rugi ditanggung bersama. Alright, lepas tu untuk lending base ni, risk dia boleh dikatakan agak tinggi kepada orang yang terima pelaburan. Owner yang terima pelaburan, kita yang bagi pelabur membuka ruang untuk orang melabur, kita yang menanggung risiko yang tinggi. Sebab apa? Kita kena pastikan perniagaan kita ni berjaya, dapat keuntungan yang mampu untuk bayar balik ROI, return of investment yang kita dah tawarkan, yang kita dah persetujukan dengan investor. So kalau rugi memang akan masak juga lah, kita korek duit kat lain untuk bayar return of investment yang pelabur-pelabur dah buat. Alright, kalau untuk equity ni, risk dia ditanggung bersama. Risiko ditanggung bersama sebab dia masuk dalam syarikat, so sama-sama kena buat profit, sama-sama kena promote, sama-sama kena majukan perniagaan, so sama-sama kena pastikan perniagaan ni berjaya. Sebab risiko ditanggung bersama. Kalau yang lending base, risiko lebih kepada owner. Cuma risiko kepada pelabur pun ada. Kalau anda tak mampu bayar, dia tetap rugilah. Cuma anda boleh dikenakan tindakan mahkamah lah di atas kontrak yang telah dipersetujui. Alright, lepas tu pressure, tekanan. Bila pelaburan macam tadi saya cakap kan, kita rugi pun kita kena bayar, so pressure of course lebih tinggi dekat lending base. Tapi untuk equity dia lebih ringan sebab apa? Kita sama-sama work together kan, satu unity bekerjasama untuk pastikan perniagaan ini berjaya, sebab untung dan rugi ditanggung bersama. So of course bila kita bekerjasama, kita mesti nak untung. So bila kita bersama, kita lebih kuat. So ramai orang akan jaga kan, ramai-ramai yang jaga perniagaan kita, so insya-Allah perniagaan kita akan boleh grow. Alright, lepas tu kelebihan pula kepada macam tadi kita nampak macam lending base ni macam pressure, macam kena rugi pun tak kena bayar apa semua kan. Tapi ada kelebihan dekat lending base. Kalau keuntungan syarikat, contoh kita dah tetapkan tadi ROI tadi kan, sebulan nak bayar 20% daripada jumlah pelaburan. So contoh jumlah pelaburan RM10,000, setiap bulan bayar RM1,000 plus 20%, so RM1,200. So katakanlah perniagaan untung triple, 10 kali ganda, 16 kali ganda, jumlah pelaburan yang kita kena bayar pada pelabur tetap sama. Dia tak ambil keuntungan kita. Tapi kalau equity, jumlah keuntungan kita kena bahagi mengikut share, mengikut size pelaburan tadilah, mengikut saham masing-masing lah, share masing-masing, perkongsian masing-masing. So keuntungan syarikat dari hasil daripada perniagaan dikongsi bersama untuk equity, untuk lending base tidak dikongsi bersama. Alright, lepas tu untuk lending base ianya lebih mudah untuk dapatkan investor. Contoh investor, angel investor ni dia lebih suka kepada lending base sebab dia tak nak high risk, dia tak nak tahu tentang pengurusan syarikat, dia tak nak tahu apa kau nak buat. Yang aku tahu duit tu dah dijanjikan sekian, so you kena ikut schedule lah, schedule payment yang telah dipersetujui. So
dia lebih mudah untuk dapatkan investor. Untuk equity dia sukar sikit sebab you kena ada proposal yang strong, yang meyakinkan yang bahawa perniagaan you boleh grow, perniagaan you boleh buat duit dan mampu untuk jana keuntungan. Baru investor, dan kebanyakannya equity ni mau kepada corporate company yang nak invest dalam syarikat. Kalau yang tadi tu mau kepada angel investor. Angel investor ni adalah pelabur persendirian yang dia menggunakan duit personal dia untuk melabur dengan perniagaan kita. Alright, nampak? Sekarang ni dah macam landing base pula yang seronok kan? Lepas tu untuk landing base pula, pelabur, yang ni pun masih lagi seronok untuk landing base. Pelabur tidak masuk campur dalam urusan perniagaan sebab dia tak ada share dalam syarikat. Dia tahu dia punya return of investment sahaja. Dia tak nak tahu you nak buat apa, you nak buat iklan ke dengan duit tu, you nak kembangkan macam mana, dia tak nak tahu. Tapi kalau equity, investor perlu tahu sebab dia ada hak dalam syarikat, so dia kena tahu duit tu nak ke mana, nak kena audit, nak kena semua benda lah, all in. Investor perlu tahu. Itu dua apa ni orang kata perbezaan antara dua, landing base dan equity. Sekarang ni nampak macam landing base lagi seronok. Lepas tu pelabur, tempoh pelaburan ditetapkan. Contoh macam tadi kan, kalau kontrak tu selama setahun, so setahun lah jumlah ni kontrak pelaburan. Kalau equity, dia dah masuk dalam syarikat, selagi dia tak keluar ataupun dia tak jual saham dia balik, so dia akan tetap kekal sebagai pelabur dalam syarikat you. So itu antara dua, landing base dan equity. So mana yang lebih baik? Sebenarnya tak ada yang lebih baik, dua-dua pun okey, bergantung kepada you punya situasi. Kalau perniagaan you, this is our opinion lah. Kalau perniagaan you dah mula, dah start, dah ada orang kata income, dah ada keuntungan, so you go to landing base. Sebab you gunakan orang kata modal yang dari pelabur, tapi tanpa perlu bayar ekstra jika perniagaan you grow, orang kata lebih lah kan. Sebab tadi bergantung pada kontrak sahaja, tidak bergantung kepada keuntungan perniagaan kita. Tapi kalau equity, kalau perniagaan kita untung 10 kali ganda, so 10 kali ganda lah kita kena bayar kepada pelabur-pelabur, dikongsi bersama. Tapi kalau baru nak grow, baru nak buat bisnes, baru nak grow, you go for equity sebab less pressure, so business you boleh berkembang, business you boleh run dengan sama-sama, bekerjasama, work together untuk majukan perniagaan, memastikan perniagaan kita sukses, boleh sustain dan boleh orang kata sama-sama merasai nikmat dia. Kan? Kalau yang landing base tu mau kepada macam dia dah sampai satu tahap tapi nak boost lagi, tapi menggunakan modal dari pelabur, so you go to landing base. This is our opinion lah. Macam landing base ni more kepada short term investment, kalau equity more kepada long term investment. Tapi kalau anda contoh macam tak kisah, tak kisah anda dah bina dari awal, dah sampai satu tahap, awak nak invite investor untuk masuk dalam syarikat, awak rasa awak boleh terima orang kata berkongsi dengan orang lain, tak ada masalah, go for equity. Tapi kalau rasa macam you dah buat dari mula, from scratch, dari zero, lepas tu dah sampai satu tahap, you nak cari investor yang masuk dalam syarikat, saya tak rasa orang kata lain orang lain dia punya pemikiran kan, tapi bagi saya rasa your ego akan terjejas. So bila ego terjejas, bisnes pun akan kacau sebab you dah macam hilang taring. So kalau dah sampai satu tahap, nak go for it, nak extendkan lagi, nak gunakan modal pelabur, so go to landing base. So itu sahaja untuk perbezaan antara equity dan landing base. Dia tak ada pro, dia tak ada con, dia tak ada mana lebih, dia tak ada mana kurang. Dua-dua pun sama baik, sama bagus, sama kurang. Boleh faham tak? Sebab landing base pun dia ada kebaikan dia ada keburukan dia. Equity pun dia ada baik dia ada kurang dia. Tapi tengok pada situasi. So itu sahaja yang kami boleh share pada malam ni. Opinion dari kami, insya-Allah. So untuk mereka yang nak majukan perniagaan kan, boleh orang kata visit kita punya Facebook dan IG untuk tengok apa yang kita offer. Dan sekarang ni kita tengah ada promosi lagi, PKPD sale, hanya 499 sahaja untuk bina website, e-commerce website. Dan kita juga ada easy payment hanya RM99 sahaja sehingga 30 Julai 2021 sahaja.
So ini sangat-sangat akan membantu perniagaan anda. So kalau contoh anda dapatkan investor untuk buat website pun tak ada masalah kan, pun tak ada masalah. Bagi mereka yang baru nak mula bisnes, nak ajak orang share partner apa semua, instead of melabur dekat tempat-tempat yang orang kata yang tak meyakinkan lagi, go for untuk invest website. Sebab kalau online business, website ni satu keperluan, bukan kemahuan. Sebab website ni nak tak nak, at one time you kena ada website juga. Sebab apa? Website ni benda yang dah lama. So kalau you tak buat, ianya macam satu ketinggalan. Contoh macam telefon kan, orang lain dah pakai iPhone 12, 13, 14, 16, tapi kita masih pakai Nokia 3310. So macam tak kena lah kan. Branding nak jual baju yang macam mahal-mahal, pakaian mahal-mahal, makanan mahal-mahal, tapi dari segi branding dia macam kurang. So kena improve part yang itu. Right, so itu saja dari saya. Saya mohon maaf anda kata terkurang, terlebih dalam perbicaraan saya pada malam ini. Saya mendoakan agar semua usahawan-usahawan sustain, strive dalam musim-musim PKP ni, terutamanya di Malaysia lah. So insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat 16 Julai 2021 jam 9 malam di FB page Shanti Academy. Mana yang terlepas, jangan risau, kita upload video ini di dalam YouTube channel. Subscribe YouTube channel kami di Shanti Academy. Jangan lupa follow, like and share. Sistem padu, bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Weh, Mirul. Yo, Syafiq, kemain segak kau sekarang Kau buat apa sekarang? Aku macam ni lah sekarang. Lepas 5 tahun aku kerja, dapatlah gaji 4,000 sebulan. 5 hari seminggu aku kerja, 9 pagi 5 petang. Dapatlah rasa pegawai eksekutif. Tapi kau tak kerja lagi kan? Tak ada lah, aku dah kerja. Aku baru kerja 3 bulan. Kerja dari rumah 2 jam je sehari. Aku cari 10 orang pelanggan premium, aku dapatlah bersih 4,000 sebulan. Tak adalah hebat mana, boleh lah. Weh, kau kerja 2 jam je sehari, gaji sama macam aku. Aku 5 tahun kena kerja, baru dapat rasa 4,000 sebulan. Kau buat kerja apa ni? Halal ke haram? Wesh, kau ni, takkanlah aku buat kerja haram, mestilah halal. Aku jadi partner Shanti Academy. Aku cari 10 orang je klien sebulan, aku boleh dapat bersih RM4,000. Boleh lah nak hidup. Weh, aku pun nak join macam ni. Kerja senang gila kot. Budak 5 tahun pun boleh buat. Macam mana nak join? Berapa modal nak? Kau pun nak join? Boleh, tak ada masalah. Kau pergi je kat FB atau IG Shanti Academy. Lepas tu kau tekan link dekat bio. Kau sign up as partners. Modal, benda free. Buat apa nak bayar? Alright, nantilah aku daftar. Apa hal pula? Nanti sekarang lah kau daftar. Dia limit 10 orang saja. Kau keluarkan telefon kau sekarang, kau daftar sekarang. Apa-apa kau Roger, aku gerak lu.